Okey, hai. Bertemu lagi kita untuk siri yang kedua. Okey, masih lagi dalam bab 6, tingkatan 4 iaitu sokongan pergerakan dan pertumbuhan. Okey, jadi untuk hari ini cikgu akan fokus kepada standard kandungan 6.2 iaitu sokongan pergerakan dan pertumbuhan bagi haiwan. Okey, jadi untuk keseluruhan topik ini dia akan terbahagi kepada dua bahagian ya, iaitu satu iaitu pergerakan, macam mana cara manusia bergerak, dan yang kedua dia akan bincangkan tentang pertumbuhan bagi manusia. Jadi untuk video kali ini kita akan bincangkan bahagian pertama iaitu bagaimana manusia boleh bergerak. Untuk mengetahui lebih lanjut, teruskan menonton video ini. Okey, seperti biasa sebelum mulakan kelas, cuba jawab teka-teki cikgu ini dulu. Otot manakah pada manusia yang paling kuat? Otot pada bahagian lengan ke? Otot pada bahagian kaki ke? Otot pada bahagian perut ke? Bahagian mana yang paling kuat? Cuba fikir-fikirkan. Untuk tahu jawapannya, tunggu sehingga habis video ini. Okey, standard pembelajaran kita hari ini yang pertama, menerangkan fungsi sendi dan otot dalam pergerakan. Dan yang kedua, boleh menjanakan idea masalah yang berkaitan sendi dan otot dalam kehidupan harian. Jadi objektif pembelajaran kita hari ini setelah anda selesai menonton video ini, pertama cikgu harap anda dapat nyatakan apakah fungsi sendi dan bagaimanakah otot berfungsi dalam pergerakan manusia. Manakala yang kedua, cikgu harap juga anda dapat memberikan sekurang-kurangnya satu contoh penyakit ataupun masalah yang berkaitan dengan sendi. Okey, so yang pertama kita lihat bagaimanakah manusia bergerak. Okey, bagaimanakah manusia bergerak? Okey, manusia boleh bergerak atau boleh menggerakkan badan dia, okey, menggerakkan kepala, menggerakkan tangan, menggerakkan kaki dan sebagainya adalah disebabkan oleh tindakan sistem rangka dan juga tindakan sistem otot, yang mana mereka kedua ini, rangka dan otot ini, dia saling bantu-membantu untuk menggerakkan badan. Okey, iaitu di mana apabila berlaku pengecutan dan pengenduran otot, itu akan menyebabkan berlakunya pergerakan rangka. Okey, kerana kalau anda lihat struktur rangka, dia bersambung pada otot. So apabila otot itu mengecut, so dia akan menarik bersama tulang tersebut, rangka badan kita. Tak, bila otot itu mengendur, dia akan menolak kita punya tulang. Jadi apabila pergerakan ini berlaku, pengecutan dan pengenduran, ia akan menghasilkan pergerakan. Okey, dan jika lihat dia ada proses pengecutan dan pengenduran berlaku serentak. So ini kita panggil sebagai tindakan antagonis. Okey, berlawanan. Okey, bagaimana otot itu boleh mengecut, boleh mengendur? Okey, itu disebabkan oleh arahan yang sudah dihantar dari otak melalui impuls saraf. Contohnya jika anda ingin mengangkat telefon, okey, daripada otak sudah hantar maklumat kepada tangan, otot tangan supaya mengecut. So bila otot mengecut, tangan kamu akan bergerak ke atas. Okey, dan seterusnya untuk tindakan-tindakan yang lain lah. Okay, seperti yang saya sebutkan sebentar tadi, proses pengecutan dan pengenduran otot rangka ini akan menghasilkan pergerakan. So ianya berlaku serentak ya. Pengecutan dan pengenduran itu berlaku serentak. So tindakan ini kita panggil sebagai tindakan yang berlawanan dan otot itu dikenali sebagai otot berantagonis. Okey, otot berantagonis. So bila dia bergerak secara berlawanan, satu mengecut, satu mengendur, dia akan menghasilkan pergerakan. Dan pergerakan otot-otot ini akan membolehkan manusia mampu untuk berjalan, boleh melompat, boleh berlari, boleh berenang, berangkat dan mengangkat barang dan sebagainya. Okey, cuba kita lihat gambar di sebelah ya. Ini adalah contoh pergerakan otot bagi lengan. Ada dua keadaan, iaitu keadaan di mana tangan itu dibengkokkan dan keadaan kedua di mana keadaan tangan itu diluruskan. Okey, so di bahagian lengan kita ni ada dua otot. Okey, dua otot yang memegang pada kita punya tulang tangan lah, iaitu otot bicep dan juga otot tricep. Okey, otot bicep ni berada pada atas lengan, manakala otot tricep ini dia berada pada bahagian bawah lengan. Okey, sewaktu kita membengkokkan lengan, apa yang berlaku? Okey, otot bicep ni dia akan mengecut. So bila dia mengecut, dia akan tarik tulang kita tu ke atas. Okey, manakala apabila kita meluruskan lengan, otot bicep itu dia akan mengecut.
dan otot otot bicep tu akan mengendur, dan otot tricep tu akan mengecut dan menyebabkan lengan kita menjadi lurus. Okey, so kalau kamu tengok pada gambar ini jelas ya, otot itu dia bersambung kepada tulang. So otot inilah yang berfungsi untuk menggerakkan tulang tersebut. Okey. Okey, sekarang kita tengok macam mana cara otot itu berfungsi ya. Okey, kita tengok dulu pada bahagian lengan. Lengan yang paling senang lah sebabnya jelas kelihatan dia punya otot kan. Okey, untuk bahagian lengan, di bahagian atas ni kita ada otot bicep. Manakala di bahagian bawah lengan ni kita panggil otot tricep. Okay, so apabila otot bicep itu mengecut, maksudnya dia kembang mengecut, so dia akan tarik kita punya tulang ni ke dalam. Okay, manakala bila otot bicep itu mengendur, so dia akan lepaskan kita punya tulang keluar. Okay, dan ini akan berterusan berlaku lah. Macam mana otot tu boleh mengembang dengan mengecut? Itu bergantung kepada impuls ataupun maklumat yang dihantar daripada otak. Okay, so dia ada dua kan, bicep dan tricep. So ini dia bertindak secara antagonis. Apabila bicep mengecut, tangan akan ditarik ke dalam dan tricep ni dia akan mengendur. Okay, so apabila bicep ini mengendur, tricep dekat bawah ini dia akan mengecut. So dia akan menarik tangan ini keluar. Okay, itu adalah pergerakan yang berlaku pada lengan lah. Untuk lebih jelas kita tengok video yang seterusnya. Often involves pairs of muscles that perform opposing actions, like flexing and extending, or bending and straightening. Muscles involved in these paired actions are categorized as agonists and antagonists. A muscle that contracts to generate the main force of an action is called the prime mover, or the agonist for that action. Muscles that perform the paired and opposing action are called the antagonists. The agonists in elbow flexion are the muscles that contract to bring the elbow joint into a flexed position. The antagonists are the muscles that perform the opposite action, elbow extension. When the action of elbow extension occurs, the roles switch. The triceps brachii is now the agonist and contracts to extend the limb, while the biceps brachii muscle is relaxed and becomes the antagonist. Okey, seterusnya kita bincang pula tentang sendi. Kenapa perlu belajar tentang sendi? Sebelum ni kita dah belajar untuk bergerak, ada rangka, ada otot. Kita dah tengok macam mana rangka dan otot itu berfungsi. Okay, sekarang ni antara dua tulang sebenarnya ada satu struktur yang penting, iaitu sendi ya, iaitu sendi. Okay, sendi ini dia bertindak secara tidak langsung lah dalam proses pergerakan. Okay, kenapa? Kita lihat macam mana dia berfungsi ya. Okay, so sendi ini adalah tempat di mana berlaku pertemuan di antara dua atau lebih tulang. Okay, ada setengah tempat dia hanya dua tulang je, seperti contohnya di bahagian leher kamu, okay, di bahagian bahu kamu, itu semua melibatkan dua tulang. Tapi kalau di bahagian siku ataupun di bahagian lutut, itu melibatkan tiga tulang lah. Okay, jadi tak kisah, yang penting kamu kena faham antara dua tulang itu akan ada sendi. Okey, sendi pula terbagi kepada dua ya. So yang pertama adalah sendi yang boleh bergerak. Okey, sendi yang boleh bergerak. Contohnya sendi pada siku. Okey, kita boleh gerak, iaitu sendi engsel ya. Setengahnya kita panggil dia sebagai sendi engsel. Okey, ataupun sendi pada lutut ataupun sendi pada buku lali. Itu semua adalah sendi yang boleh bergerak. Tapi ada juga sendi yang tidak boleh bergerak. Contohnya sendi pada tengkorak. Kalau kamu perhatikan struktur tengkorak kamu ini, dia terbahagi kepada dua bahagian. Satu di bahagian hemisfera atas tu dan satu lagi pada bahagian bawah. Okay, yang bersambung dengan kita punya jaw, bahagian kita punya mulut tu kan. Bahagian mata, songket mata, bahagian songket hidung, bahagian mulut dan sebagainya lah. So dia ada dua bahagian dekat situ. So antara dua tulang itu, antara dua tulang tengkorak itu ada sendi juga. Tapi sendi itu tidak boleh bergerak. Okay, sendi itu tidak boleh bergerak. Okey, kita tengok struktur sendi. Kita tengok struktur sendi untuk slide seterusnya. Okey, ini adalah contoh sendi engsel ya. Contoh sendi engsel, iaitu sendi yang boleh bergerak. Ni pada bahagian mana ni? Ini pada bahagian siku. Okey, jadi antara tulang atas ni, okey, tulang atas ni bersambung dengan bahu kamu ni, okey, dan juga tulang bawah. Okay, kalau kamu belajar nantilah ada topik yang kita belajar nama tulang ni. Okay, ini adalah radius dan ini adalah ulna ya. Okay, so bahagian atas ni adalah humerus. Okay, bahagian atas ni adalah humerus. So yang menyambungkan antara tiga tulang ini, okay, dekat bahagian tengah ni, perantara ini adalah
sendi. Okey, yang antara ni adalah sendi. Okey, ada beberapa struktur yang penting pada sendi yang kamu kena tahu. Yang pertama, kamu tengok yang berwarna putih ni. Yang cikgu highlight dekat sini yang berwarna putih. So ini adalah ligamen. Okey, ligamen adalah tisu yang menghubungkan antara tulang dengan tulang. Okey, nampak dia bersambung antara tulang dengan tulang. Okey, manakala ada struktur kedua iaitu tendon. Okey, tendon ini juga tisu, tapi dia menghubungkan antara otot dan juga tulang. Okey, dia menyambungkan antara otot dan juga tulang. Okey, keseluruhan bahagian ini kita namakan sendi. Okey, terusnya kita tengok struktur pada sendi ya. Okey, tengok pada gambar cikgu berikan di sebelah. Okey, struktur arm pada sendi. Sendi ini adalah tempat perhubungan di antara dua tulang ya. Jelas tunjukkan dalam gambar ni, ia adalah tempat di mana pertembungan antara dua tulang. Okey, ada 4 bahagian penting pada sendi ini. Okey, yang pertamanya ialah cecair synovial. Okey, cecair synovial ini dia sebagai pelincir lah. Okey, dia adalah bendali ataupun dia sebenarnya dalam bentuk gel macam tu ya. Okay, dia berfungsi sebagai pelincir yang mana jika ada geseran di antara dua tulang, okay, kita tak rasa sakit lah, kita tak rasa sakit ataupun dia melicingkan lagi pergerakan antara dua tulang tersebut. Okay, yang keduanya cecair ini juga sebenarnya pembekal nutrien ya, pembekal nutrien kepada tulang rawan. Okay, pembekal nutrien kepada tulang rawan. Okay, yang kedua ialah bahagian tulang rawan. Okay, tulang rawan ini ialah tulang bahagian hujung pada bahagian tulang. Okay, setiap hujung tulang tu dia ada satu tulang yang lembut. Itu kita panggil sebagai tulang rawan. Okay, apa fungsi dia? Dia berfungsi untuk perlindungan kepada sendi. Iaitu di mana jika ada hentakan, contohnya kita terduduk kan, kita duduk, so akan berlaku pertembungan lah antara dua tulang kan. So bila ada tulang rawan di situ, dia akan menyerap hentakan. Okay, macam cushion lah, macam cushion kan, kita duduk atas kursi macam ni kan. So cushion tu dia akan menyerap hentakan. Okay, begitu juga dengan tulang rawan. Okey. Struktur yang ketiga yang penting ialah tendon. Okey, tendon dengan ligamen dia lebih kurang ya, dia lebih kurang fungsi dia. Tapi ada perbezaan yang jelas yang mana tendon ini dia menghubungkan antara otot dan tulang. Okey, kamu kena jelas di situ ya. Untuk tendon dia menghubungkan antara otot dan tulang. Manakala untuk ligamen dia menghubungkan antara tulang dengan tulang. Okey. Cuma dua-duanya berfungsi sebagai tisu penghubung lah. Okay, sebagai tisu penghubung. Okay, so untuk tendon, okay, untuk tendon, dia terdiri daripada gentiang yang bersifat kuat tetapi tidak kenyal. Okay, dia kuat tapi dia tidak kenyal. Tapi untuk ligamen, okay, dia kurang kuat tapi dia sangat kenyal. Okay, dia kurang kuat berbanding dengan tendon tapi dia sangat kenyal. Okay, itu perbezaan antara ligamen dan juga tendon. Okey, setelah selesai kita bincangkan tentang sendi dan sudah panjang lebar kita cerita tentang otot sebelum ini. Sekarang kita masuk kepada masalah berkaitan dengan sendi dan otot. Okey, bila kita menggunakan sendi dan otot kita ni secara berterusan kan, daripada kecil sampailah kita matilah baru kita berhenti gunakan sendi dan otot kita ni, of course lah ya akan timbul beberapa masalah lah. Jadi masalah berkaitan sendi dan otot ni biasa kita kaitkan dengan dua perkara. Yang pertamanya ialah aktiviti fizikal dan yang keduanya berkaitan dengan penuaan lah, faktor penuaan. Okay, untuk aktiviti fizikal ni yang pertamanya masalah akan timbul jika kita membuat senaman okay, tanpa melakukan warming up terlebih dahulu. Okay, jadi kita punya otot kalau kita tengok tadi kita ada belajar ada struktur ligamen, okay, ada struktur tendon, di situ ada tisu penghubung itu yang menyebabkan bahagian itu dia mudah tercedera jika kita tidak melakukan warming up ataupun proses manas badan sebelum memulakan aktiviti fizikal. Okay, manakala masalah sendi dan otot juga ada berkaitan dengan fizikal bagi atlet-atlet lah. Biasanya atlet ataupun mereka yang aktif bersukan ya, mereka yang aktif bersukan yang mana mereka menggunakan otot dan sendi mereka ini secara maksimum lah. Okay, contohnya atlet berlari ya, berlari, mereka biasanya akan dikaitkan dengan masalah cedera pada ligamen, cedera pada bahagian tendon, okay, ataupun setengahnya mengalami masalah hakisan tulang rawan, okay, ataupun mengalami kekurangan cecair synovial. Semua itu adalah berkaitan dengan masalah lah yang akan berlaku pada sendi. Okay, jadi
Sebab itu kalau kita tengok atlet yang terlatih, biasanya mereka akan ada ahli fisioterapi ya, yang menguruskan mereka agar badan mereka berada dalam keadaan yang optimum lah, sesuai untuk melaksanakan aktiviti sukan. Jadi kalau anda adalah seorang yang aktif bersukan, berhati-hatilah dalam menggunakan anggota badan anda sendiri ya, dalam melakukan aktiviti. Okey. Untuk masalah penuaan pula, untuk masalah penuaan pula, of course lah, bila kita semakin menua, kita punya organ ataupun kita punya tisu pun semakin menua jugalah, semakin tua juga. Jadi akan timbul beberapa masalah. Antara yang berkaitannya ialah osteoarthritis. Osteoarthritis ni biasanya orang tua yang dia punya pada bahagian rawan dia, tulang rawan dia cedera. Cedera ataupun ialah dia dah semakin tua, dia dah semakin terhakis. Sebab kita dah selalu guna daripada kecil sampai kita dewasa kan. Jadi tulang rawan tu makin lama dia akan terhakis juga. That's why kebanyakan orang tua dia akan mengadu sakit lutut kan. Sakit lutut, nak duduk, nak berjalan tak boleh, nak naik tangga pun tak boleh. Itu disebabkan oleh tulang rawan dia semakin terhakis. Bila tulang rawan terhakis, ia menyebabkan tulang itu akan bertembung antara tulang tanpa ada pelindungan. So bayangkanlah, tulang tu keras bertembung dengan satu lagi tulang yang keras. So dia akan menyebabkan rasa sakit. Yang keduanya yang biasa juga kita dengar ialah arthritis. Arthritis ni ada banyak ya. Osteoarthritis, arthritis rheumatoid dan pelbagai jenis arthritis yang lain. Bila sebut arthritis, ia berkaitan dengan radang ya, berkaitan dengan radang. Maksudnya akan ada rasa sakit pada bahagian sendi. Untuk saya hanya sebut di sini arthritis rheumatoid. Anda boleh cari banyak lagi arthritis yang lain ya, melalui pencarian Google ataupun dalam buku rujukan. Untuk arthritis rheumatoid, ia berkaitan dengan sistem keimunan badan yang merosak, yang menyebabkan merosakkan membran synovial, dan juga merosakkan tulang rawan. Itu adalah arthritis rheumatoid. Kamu boleh tengok orang tua yang ada arthritis rheumatoid ni, biasanya bahagian sendi-sendi dia akan membengkak sebabnya ada keradangan di situlah, dan biasanya dia akan menyerang pada bahagian sendi yang kecil dulu, iaitu sendi pada bahagian tangan, jari ya, bahagian jari, maafkan saya, pada bahagian jari. Di situ ada sendi kan antara jari. So itu adalah antara bahagian yang sering diserang lah dengan arthritis. Penyakit gout. Gout ni kita kaitkan dengan berlebihan asid urik ya, disebabkan oleh terlebih protein. So asid urik itu berkumpul pada cecair synovial. So bila sebut asid, of course lah dia akan menghakis pada bahagian itu dan akan menyebabkan timbulnya keradangan juga. So ada banyak lagi arthritis yang lain. Ini cikgu minta anda cari sendirilah ya, anda cari sendiri. Macam mana cara untuk mengatasi dia? Untuk mengatasi dia banyak pelbagai cara, tapi antaranya apabila anda lakukan senaman ataupun lakukan aktiviti fizikal, lakukanlah ia dengan cara yang teratur. So sebabnya apabila rosak ataupun contohnya cedera pada bahagian ligamen ya, anda main bola, tersalah sepakan bola menyebabkan ligamen terosak contohnya, biasanya dia akan koyak. Untuk merawat dia, kita perlu lakukan pembedahan. So dia akan timbul masalah lain yang lebih susah lah. Jadi apabila melakukan aktiviti fizikal ataupun senaman, lakukanlah dengan cara yang sederhana dan secara teratur. Yang keduanya, mengawal berat badan. Kerana berat badan ini juga boleh menyebabkan kerosakan pada bahagian tulang rawan kita ya. Jadi bila menampung berat yang berat, nanti kita bahagian otot ataupun bahagian sendi kita dan bahagian otot kita juga akan mengalami kerosakan. Yang ketiga, melalui terapi fizikal. Yang ini kita boleh kamu boleh tengok ada ahli fisioterapi ya, ahli fisioterapi. Yang ini ahli fisioterapi ini dia boleh membantu kamu untuk membuat terapi fizikal lah bagi mereka yang ada masalah berkaitan dengan pergerakan. Berkaitan dengan pergerakan. Dan yang terakhir sekali, ubat-ubatan ataupun melalui proses pembedahan. Ini cara terakhir lah. Contohnya bila terlalu sakit sangat bahagian sendi, biasanya doktor akan beri ubat untuk tahan sakit. So bahagian ubat itu boleh membantu untuk mengurangkan kesakitan lah. Dan akhirnya cara yang terakhir sekali, biasanya kita akan buat pembedahan. Itu untuk melegakan kesakitan pada bahagian-bahagian sendi atau otot yang sudah tercedera. Jadi cara terbaik ialah untuk kita mencegah. Mencegah itu lebih baik daripada merawat. Jadi jagalah kamu punya otot, punya sendi ini dengan baik supaya ia dapat berfungsi sehingga
akhir hayat kita nanti. Okey, baiklah, selesai perbincangan kita berkaitan dengan tajuk 6.2 pergerakan pada manusia. Saya harap anda semua dapat faham apa yang saya sampaikan dalam video ini. Jika anda belum cukup faham, boleh ulang-ulangi video ini sehingga anda jelas tentang perbincangan mengenai pergerakan pada manusia. Okey, so sebelum tutup video ini, ingat lagi tak teka-teki yang cikgu tanya tadi? Ada jumpa jawapannya? Otot apakah yang paling kuat pada manusia? So ada pada gambar ini, ya, otot masseter, iaitu otot pada rahang kita ni, ya, otot pada rahang kita ni. Okey, otot ini sangat kuat, so dia berfungsi untuk menggerakkan kita punya rahang lah. So that's why kita boleh makan dengan banyak. Okey, sebelum itu cuba cari haiwan apa yang mempunyai otot masseter yang paling kuat. Haiwan apa yang paling kuat dia punya otot masseter dia. Cari dan tuliskan jawapan anda dalam komen di bawah. Itu sahaja, jumpa lagi untuk kelas akan datang. Sekian, terima kasih.